lihat bahan-bahan yang saya gunakan. Pertama, lihat bawang merah. Untuk saya akan masak 4 kilo. 4 kilo. Jadi bawang merahnya lebih kurang 20 biji. Dan bawang merah yang kecil, bawang kecil. Bawang kecil lebih sedap daripada bawang yang besar tu. Baik. Kemudian halia dipotong lebih kurang dalam 3 inci. Dipotong nipis-nipis itu. Sebab saya nak blend dia. Lepas tu kita perhatikan ni bawang putih. Lebih kurang macam ni, lebih kurang 40 biji. 40 biji untuk 4 kilo beras. Okay. Selepas tu saya gunakan iaitu gajus, badam dan kismis. Kismis yang hitam lah. Putih pun ayam. Anggur merah tu, putih tu, anggur hijau pun boleh juga. Ni anggur blackberry kan. Ada hitam anggur hitam. Okey. Tu dah tahu. Kemudian nampak dah okey. Kemudian rempah untuk kita tumis. Perhatikan. Tu kayu manis. Kayu manis saya tunjuk ni. Dah boleh nampak okey, kayu manis nampak kayu manis, bawah pelaga, cengkeh, ladi hitam, dan buah pelaga sini buah pelaga dan bunga lawang. Ini bunga lawangnya. Bunga lawangnya, lepas tu ladi hitam, jintan manis yang ni, jintan putih ni. Okey. Jadi itu untuk penumis ni. Jadi boleh perhatikan Okey. Okey. Baik. Kita dah perhatikan semua tu. Ini untuk masa kita menumis, nak menumis untuk masak nasi nanti Baik, selain daripada itu, saya juga menggunakan rempah, iaitu ni rempah dia. Ada 2 jenis rempah, saya tak buat rempah banyak sebab saya tak nak nasi itu berempah sangat, nampak berempah sangat Iaitu sini garam masala, sini rempah, ni garam masala dia panggil. Dan sebelah itu rempah biryani. Jadi 2 rempah, jenis rempah, garam masala dan rempah biryani. Okey. Baik, dapat Okey, perhatikan baik-baik. Berapa barang semua? Dah berapa barang saya tunjukkan? Bawang merah, halia, bawang putih, kismis, gajus, badam dan juga rempah garam masala dan rempah biryani. Kemudian perhatikan pula yang berikutnya tadi, iaitu untuk rempah penumisnya. Kayu manis, bunga lawang, lepas tu buah pelaga, dan kemudian ada hitam, kemudian jintan manis, jintan putih. Okey, ada satu perkara yang orang jarang buat lah. Tapi saya akan blend sama daun sup. Daun sup, okay, cuba tengok. Daun sup, kenal semua daun sup. Yang ni daun ketumbar. Ini daun ketumbar, ini daun sup. Okey, dapat. Baik. Daun ketumbar, okey, perhatikan semua tadi dah tahu. Okey, apa yang perlu saya buat sekarang ialah sahabat-sahabat semua perhatikan bagaimana nak menyediakan bahan tumis itu. Pertama, bawang putih, bawang merah, dan halia dengan bawang putih, dengan gajus dan juga badam serta kismis tadi dan bunga, daun ketumbar dan juga daun sup tu saya blend dia sekali. Blend dia dalam ni. Okey. Maknanya termasuk dia daun ketumbar, ini tadi, iaitu perhatikan kismis, gajus dan badam. Cuci dulu baru kita tu. Yang lain dah cuci dah. Yang ni aja belum lagi. Okey, jadi itu dia bahannya. Bahan-bahan yang kita nak blend dia ialah ni lah yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4 nampak saya tunjukkan. Tu tadi bawang dengan halia, kemudian bawang putih, kemudian badam, gajus, kemudian apa lagi? Iaitu kismis. Kismis. Okey. Ini semua saya blend dengan daun sup serta daun ketumbar. Okey. Selepas tu yang tadi, kismis. Baik. Untuk masak, saya akan gunakan pertama minyak sapi. Minyak sapi kita tak boleh tunjuk brand, nanti TikTok ingat kita nak jual barang tidak. Minyak sapi. Kemudian ni minyak zaitun. Itu saja yang saya gunakan. Selepas itu, baru dah selesai kita menumis dengan minyak sapi dan minyak zaitun, nanti baru kita masukkan air. Lepas tu baru kita masukkan susu. Susu. Dan semua tadi kita tumis lah. Nanti lihat dah macam mana kita buat. Baik. Pertama sekali kita nak blend ni, saya nak bersihkan ni dulu. Sebab boleh tengok ni. Saya dekatkan sikit, jadi nampak. Okay.
Dan akhir sekali nanti saya akan masukkan butter. Butter. Saya tak nak tunjuk dia punya tu butter. Satu ketul butter untuk 4 kilo. Kalau 2 kilo kita pakai setengah aja butter untuk masak nasi. Okey, saya memang guna butter walaupun masak nasi, walaupun masak lauk dia. Saya akan buat butter. Okey, saya cucikan dia dulu. Sekarang kita masuk bawang sedikit, kita masukkan untuk blend dulu. Maknanya tadi benda yang untuk di blend ini dia. Rempah tidak di blend dengan rempah numis ini. Sebab dua-dua tu nak ditumis nanti. Saya perhatikan di sini, boleh nampak saya. Kita blender dulu. Okey, saya on sini. Dia tak boleh masuk banyak. Jadi kita masuk separuh-separuh lah, sikit-sikit dulu. Mula-mula kita blend bawang dia, bawang putih dan halianya. Sikit-sikit dulu. Kalau banyak-banyak nanti dia start. Dia ni automatic. Kalau lebih overload dia akan start. Jadi kita buat bawang putih. Cara dia macam tu lah. Jangan blend sekali. Kalau blend sekali dia boleh start. Kita masuk Christmas. Yang gajus semua tadi. Okey. Tu kita masukkan. Iaitu kita masukkan dia punya bahan daun tadi. Jadi daun ni kita boleh patah-patahkan lah. Potong-potong dia masukkan. Kan. Kita blend separuh dulu. Masuk batang dia. Kenapa saya bubuh daun sop daun ketumbar? Baru rasa dia. Kalau kita bubuh dia dah masak atau bubuh atas periuk aja, atas nasi dia, kurang rasa dia. Jadi lepas tu baru masuk air. Jangan tak masuk air. Air ni pula akan disukat nanti. Supaya kita tak lebih guna air. Okey. InsyaAllah kita tak ada start. Kalau start nanti jadi lambat kerja kita live itu. Okey. Karena kita blend bawang, halia, bawang putih dengan gajus, gadam dan juga mungkin tak dengar. Kita blend bawang, halia, bawang putih, gajus, badam dan kismis dan daun sup dan daun ketumbar. Okey. Sampai dia hancur betul. Okey. Lepas itu kita kena tapis dia. Saya ambil sini, saya buat kat sini. Nampak mana tapis dia tadi? Tapis yang besi tu mana je? Bawah tadi. Oh, bawah. Okey. Ni dia kita tapis dia. Okey. Kita tapis dia supaya kita dapat tumis yang kering aja. Okey. Kita masuk lagi. Selesaikan habis kan. Ni masak 4 kilo supaya sahabat-sahabat semua bila masak 4 kilo boleh berniaga. Boleh berniaga nasi biryani. Tapi lauk tu kena pandai-pandai buat sendiri. Ataupun lain kali saya akan buat masak lauk dia. Okay, selesai semua bawang kita masuk. Masuk dia punya apa ni? Kismis badam tadi. Okey. Relax aja buat untuk live ni, tengok relax. Bagaimana yang paling penting ialah kita nak blend dia dan saya masukkan semua sayur ni. Okey. Iaitu daun sup dan kadang kemudian mesti masuk air. Jadi banyak sikit air kalau tak dia stuck nanti. Okey. Sekarang kita blend semua tadi. Bawang, apa dia? Ingat tak? Bawang merah, halia, lepas tu bawang putih,
Lepas tu baru kita okey. Saya tak boleh blend terus, kita blend pelan-pelan kalau tak ada start. Nampak dia start. Okey. Baik. Maknanya kita kena sebentar. Kita matikan dulu sekejap. Okey. Dia start. Okey, boleh tengok. Okey, ramai tengok Dah tengok tadi yang kita blend tadi apa dia? Bawang putih, halia, bawang merah. Lepas tu gajus, badam, lepas tu dengan kismis, daun sup dan daun ketumbar kita blend sekali. Okey. Sebentar. Saya tambah air dulu. Okey. Okey, selesai. Ambil air dia ditapis kalau tak nanti kalau kita tumis, kalau tak buang air tak tapis air dia akan jadi tak garing masa kita menumis tu. Dia gosik-gosikkan dia sikit. Okey. Lepas tu kita ambil satu lagi yang tadi nak habiskan. Saya kira nak cepat aja. Okey. Kita masuk balik semula. Tak. Oh, tolong mana yang tapis tu tadi keringkan sikit. Okey. Lepas tu masuk dalam ni. Dia punya yang kering tu. Okey, kacau sikit. Okey, kita sambung kita punya blend tadi. Okey, dah dapat Bagi yang kemudian tadi ingat tak kita blend apa dia? Iaitu kita blend pertama bawang merah. Untuk 4 kilo kita berbual lebih kurang 20 biji bawang merah. Lepas tu dalam 3 inci bawang halia. Lepas tu bawang putih dalam 40 biji. Lepas tu kita ambil kismis dalam segenggam gitu. Bolehlah banyak mana kismis pun banyak pun lagi bagus, dia rasa sedap. Kemudian buah badam itu lebih kurang 40 biji, gajus pun lebih kurang 40 biji untuk 4 kilo. Okey, yang itu yang kita blend. Kemudian kita masuk daun sup, kemudian kita masuk daun ketumbar dan kita blend dia. Okey. Sekejap saya blend. Okey. Selepas saya blend ni, saya akan keringkan dia. Iaitu saya akan tapis dia. Itu tapis dia punya tu. Ini bahan dia tadi dah susah. Dah selesai. Ini bahan nak tumis. Tengok dulu. Nanti saya bawa sahabat-sahabat mana dekat periuk pula. Lepas ni. Okey. Anda tapis saja. Okey. Jadi semua dah selesai. Saya nak pergi kepada untuk menumis pula. Perhatikan, iaitu dia selalu kalau TikTok ni tak bagi nampak brand-brand tu kan. Okey. Ramai yang lihat ni, ramai. Kemudian kita cuba masak sama-sama sebab saya nak kongsikan supaya mana yang muda-muda tu ataupun kita mengajar pada budak-budak muda masak supaya dia boleh berniaga. Boleh berniaga. Tu saya
Kalau nak berniaga online pun yang bahan-bahan kering tu pun kalau pandai saya dah tak larat dah tua dah tak boleh. Ngajar ngaji boleh. Jangan ngaji Okey. Untuk semua tu kan. Okey. Jadi tadi ingat tadi ada rempah apa? Rempah biryani lebih kurang 1 sudu saja. Rempah biryani 1 sudu, rempah garam masala 1 sudu. 2 jenis rempah saja. Ini untuk masak nasi bukan nak masak lauk baru rempah banyak Kemudian yang tadi ingat tadi yang nak tumis ni. Okey, sekejap lagi kita menumis. Okey. Saya pergi kepada periuk dulu. Tu pergi pada periuk Semua sahabat-sahabat pilih dalam periuk tu. Okay. Saya bawa ke sini dalam periuk. Baik, mula-mula saya nak bubuh minyak sapi. Minyak sapi dulu Okey. Saya dah pasang api dah. Dan saya bubuh minyak sapi 1 tin ni. Okey, kita tunggu minyak sapi. Jangan pakai minyak kelapa tak sedap. Nak sedap pakai minyak sapi. Kadang-kadang orang kata semua nak sedap kata. Jadi itu sebab jadi mahal Okey, kita tengok dekat dalam minyak sapi. Okey, semua nampak Okey. Okey, terima kasih di atas gift semua. Okey. Ni kita nak buka ni. Nanti. Mana dia? Okey. Ini minyak zaitun minyak zaitun. Ini minyak zaitun, kita masukkan minyak zaitun. Okey, lihat ada dalam dia. Nanti saya nak tengok nak adjust apa ni. Okey. Zaitun lagi dia tadi baru dalam itu dia sini dalam berapa liter dalam 500 liter ni mililiter. Jadi tadi saya masuk dalam lebih kurang 1/3 saja 1/3. Jadi lebih kurang dalam 1.5 lah 1.5 mililiter Baik, saya nak sambung lagi iaitu nak masuk lagi. Tunggu periuk kita panas baru kita tumis. Okey, semua sahabat-sahabat tengok jangan lupa selawat Nabi bila nak masak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila menumis tu Sebenarnya kami dulu ada berniaga. Dulu berniaga kat Bandar Dulu kami pernah berniaga kat masjid hari Jumaat. Tapi dah lama tu tak larat dah. Past time. Okey. Ini minyak minyak zaitun Saya dah tutup dia punya brand tu. Dan tutup pun semua benda tak boleh nak tunjuk. Cuba tengok tengah aja. Okey. Dia kalau bubuh minyak banyak, dia lagi sedap minyak zaitun dengan minyak sapi saja sahabat-sahabat semua. Okey, dah berapa banyak dah? Lagi sikit Saya nak bubuh lebih kurang 250 liter, mililiter. Okey. Okey, cukup. Seperti Dia cukup. Nak sapi kita cukup. Okey, kita tunggu panas. Sekejap. Periuk dia nak betul. Periuk nak kena center betul-betul Jadi saya nak centerkan. Dan ni masak ni tak dia nak melawar-melawar. Siapa nak tengok dia boleh tengok macam mana saya masak. Okey. Tak perlu melawar-melawar. Saya nak betulkan periuk je. Sini sikit. Kalau tak betul, tak ada. Okey. Okey, betul. Tengah-tengah. Masak periuk nasi ini, periuk besar ni nak kena pandai sikit Saya tunjukkan. Nampak ke? Nampak dalam sana? Okey. Tunjuk. Minyak sapi, minyak zaitun. Ingat Okey. Selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita mohon pada Allah dipermudahkan urusan masak ini kerana memudahkan perkara yang payah itu Allah saja. InsyaAllah. InsyaAllah sedap. Okey, sekarang kita masuk yang penumis tadi. Nampak Penumis tadi. Apa dia? Kayu manis,
buah pelaga, bunga lawang, jintan manis, jintan putih dan lada hitam. buah pala pula, buah pelaga. Okey. Sekarang kita masuk. Ya. Ya. Kacau dulu dia. Okey. Buat sekejap air je. Campur tu dulu. Yang ni dulu. Okay. Baik, dalam kita menumis ni kita siapkan air dulu kalau tak nanti hangus pula. Jadi dah rasa bau minyak sapi tadi dengan minyak zaitun tu dah sebati dia dengan rempah ratus tadi iaitu rempah penumisnya. Baru kita masuk air. Saya masukkan ni dulu. Ada mak cili merah, cili hijau, buah tomato ni masuk. Lepas tu kita masukkan daun sup sikit, tumis. Daun ketumbar sikit. Okey. Ni pun kita tumis juga sedikit supaya penumis kita tu, minyak kita ada rasa daun sup. Okey. Nampak betul bunyinya tu. Okey. Jangan tak ambil manfaat, ambil manfaatnya dan kongsi dengan kawan-kawan lain yang siapa nak berniaga tu, ajar dia macam mana saya masak. Dah cuba baru tahu. Kalau lain kali kalau kita ada geng yang nak buat trip datang sini masak, kita masak lah. Kita masak ramai-ramai. Okey. Sekarang kita kira dia dah bau naik atas dah. Kita masuk bawang tadi. Yang kita blend tadi. Ini dia. Kita nak tunjuk kan. Okey, nampak yang kita blend tadi. Okey, nampak Ini termasuk dalamnya kandungannya bawang merah, bawang putih, halia. Kemudian apa lagi tadi? Kismis. Kemudian badam, gajus. Baru kita masuk. Dan apa ni? Daun ketumbar dan daun sup. Masuk sekarang. Okey. Itu saya punya bahan lah. Okay. Ini resipi yang selalu sebenarnya dulu saya pernah niaga di masjid Bandar Baru Sentul. Kalau hari Jumaat saja saya masak nasi biryani. Jadi selalu habis sajalah kalau nasi biryani saya tu, insya-Allah. Tak pernah tak habis lah. Dulu murah aja, saya masak kalang 5 kilo gitu 6 kilo gitu. Itu kalau kita beli beras, tadi beras saya tak tunjuk lagi. Okey. Beras dia beras mati. Saya cedok sikit. Beras mati. Kalau nak beli dia yang beras dia pusa, beras pusa nombor 1211. Ni saya tunjuk ni ni. Beras pusa 1 2, nampak dia dah macam nasi dia nampak dari dalam gambar. Creamer apa ni, steam punya, bukan boil punya. Kalau boil nak masak nasi Arab boleh boil. Kalau masak nasi biryani beli yang steam. Dia 1211 extra long dia panggil. Jadi carilah brand apa, mesti 12 pusa 1211 total 1121 steam. Okey, saya masuk sekarang tunjukkan beras saja. Baik, sekarang kita nak masuk air dia. Okey. Kita tunggu sampai dia naik sikit bau dia. Okey. Biasanya kalau masak ni bila dah masuk beras dalamnya lebih kurang 45 minit dia baru masak. Okey. Kita masak dulu. Sampai lihat semua. Okey. Tengok itu dalam dia Okey, lepas ni kita akan masuk. Dia ikut sukat pakai. Mana? Okey. Ini 3 kilo. Ingat ni tin ni nampak je. Ni tin susu cair ataupun tin susu yang pekat. Iaitu besar ni kalau 3 tin ini 1 kilo. Mana saya masak tadi berapa? 12 tin 4 kilo. Jadi lihat tinnya. Tin susu biasa aja. Buka yang boleh buka punya, terus buka tu. Perhatikan. Dan bila kita masak 12 tin beras, maknanya kita kena guna
lebih kurang lebih daripada 12 tin, iaitu kita guna air lebih kurang 13 tin setengah. 13 tin setengah. Beras 4 kilo. Jadi maknanya 4 kilo 12 tin ini. Kalau nak sukat lah. Kalau memang ada 4 kilo, kita beli 2 kilo, tak payah sukat lah. Tapi senang kita sukat ni. Air senang nak sukat. Maknanya kalau 3 ni, 1 kilo, 3 tin, mana 3 tin air. Lebihkan sedikit. Sebab beras mati dia kena lebih air sikit. Okey. Okey, kita teruskan sampai kita lihat kita punya tumisan itu agak berbau, naik baunya, baru kita bubuhkan air tadi. Air yang saya tapis daripada kita blend tadi bahan-bahan bawang apa semua tadi, bahan-bahan kita yang nak tumis ni. Okey. Ni dia. Ni? Oh, 210. Okey. Baik. Maknanya air berapa? Kalau 12 tin. Sekarang saya masukkan rempah. Cuba tengok. Ni rempah yang 2 tadi. Sekejap lagi kita nak masuk air. Kita masuk rempah supaya rempah ni pun masak sama. Iaitu rempah biryani 1 sudu, rempah garam masala 1 sudu. Masuk. Okey, baru kita kacau dia. Kacau ratakan. Ni chef tak ada uniform. Dah lama tak jadi chef. Okey, kita kacau rempah tadi sampai rata, dan bawang-bawang ni sampai dia garing sedikit ataupun berbau, naik baunya. Tak payah garing sangat pun tak apa. Susu 2 ke tak? Susu 2. Baik. Tadi yang ni dah sukat dah sukat. Saya masukkan air yang saya tapis masa saya blend tadi. Saya tak nak air sebab kalau air ni kering dah. Sekarang baru kita masuk air. Okey. Okey, kita masuk air yang kita blend tadi. Sukat dia berapa tin sukat Jadi saya masuk tambah air pula. Dia dah tumis dah elok. Kita masuk air. Ini dah 10 tin. 10 tin saya nak ambil lagi, iaitu 4 tin. Masukkan 4 tin dah. Okey. Okey. Itu dah jadi air dia. Perhatikan baik-baik. Okey, saya tunjukkan sebelum dia beruap. Kalau beruap dia kena dekat kita punya kantar nanti. Okey, perhatikan. Itu dia bahan dia. Tomato, cili merah tadi, cili hijau, semua dimasukkan. Lepas ni kita akan tunggu dia sampai mendidih, baru kita masuk beras. Okey. Okey, saya tunjukkan. Supaya saya nampak muka saya tak nampak, tak apa. Nak tengok benda yang nak masak tu dulu. Okey. 4 dah cukup, iaitu saya bubuh 12, saya ekstrakan 2 tin. 13,5 pun boleh, 14 pun boleh. Saya bubuh 14. Okey. Satu lagi syarat dia, beras mesti direndam sekurang-kurangnya. Kalau biasa dia orang suka rendam 20 minit, tak apa, setengah jam tak apa, 1 jam pun tak apa. Jadi bila cepat kita tu senang sikit. Seronok masak dengan pasangan. Isteri saya tadi dia kata tak payah nak tolong. Tapi mana kena tolong jugalah, tak? Tolong membantu kita masak. Dia punya director saya. Okey. Isteri saya pun boleh masak juga. Masak banyak-banyak ni saya dah. Apa tadi? 4 kilo makan berapa orang? Okey. Kalau beras yang saya beli ni, dia super extra long ni, dia memang lebih. 1 kilo boleh makan 15 orang. 4 kilo boleh makan 60 orang. Itu Dia beza dengan kita masak nasi putih, boleh 8 orang paling tinggi. Kalau tak 6 orang, orang kuat makan 6 orang. Kalau beras mati ni, insyaAllah 1 kilo 15 orang. Dia lebih, orang kata dia lebih panjang dan expand-nya lebih. Kadang orang ingat mahal. Tidak, sebenarnya kita bila dia expand, kita boleh makan 15 orang, bandingkan. 1 kilo kita boleh makan 15 orang. Kos dia berapa? Lebih kurang RM12 betul.
Baik, kita perhati, saya nak pergi tengok di bawah ni supaya dia sampai mendidih. Belum lagi. Okey. Selepas itu kita bubuh air, kita bubuh susu, kita buat susu. Okay. Ni dah. Bila dah tu kita masuk aja susu cair 2 tin. Saya tak bubuh brand ni. Nanti dia gandung tu tak. Dia ganggu saya punya tu. Okey, 1 tin dan tin kedua, 2 tin. Monyet ni. Belakang ada monyet. Belakang rumah banyak monyet. Okey, tadi dah masuk susu, susu 2 tin. Dapat Okey. Garam lagi, sebut dia. Dah masuk Okay. garam ni. Okey. Lepas ni saya nak masuk garam. Okey. Kalau siapa suka masuk sebut perasa boleh masuk. Kalau tak suka tak payah masuk. Sebut perasa ni bergantung kepada orang. Kemudian jangan lupa bubuh gula, iaitu lebih kurang lagi. Daripada gula dalam 2 sudu itu. Okey, dah bubuh gula, saya nak bubuh garam pula. Ni tunggu mendidih sajalah baru kita bubuh beras. Saya bubuh garam. Saya bubuh garam. Saya lihat dia punya space. Periuk ni, besar ni, besar ni, besar ni, besar ni berapa? 5. 1. Ni untuk nasi jangan pula banyak-banyak bubuh garam. 2. 3. 4. 5. Okey, cukup. Okey. Lebih kurang 5. 4 camca tu. Bukan besar. Okey, sahabat-sahabat lihat tu dulu sampai dia mendidih. Wah, lari dia nampak muka aku. Monyet banyak sini. Belah belakang. Okey. Kita tunggu sampai dia mendidih. Jadi untuk mendidih, saya biar buka lah. Sebab sahabat-sahabat nak tengok kan. Apa yang belum kita bubuh, iaitu, perhatikan. Yang belum kita masukkan ialah, saya tunjukkan. Iaitu butter. Butter ni, iaitu kita akan masukkan dia semasa kita dah masak. Kita potong dia. Bubuh sebelah atas, taburkan butter tu. Jadi dia nanti akan turun perlahan-perlahan dan bila kita kacau nasi kita dah masak, kita kacau, butter tu semua dah. Baik, satu lagi. Orang kata nak brandy gum. Brandy gum apa maksud gum? Saya bubuh gum dekat tepi ni lah. Tapi saya tak buat brandy gum macam ni. Dan saya pun tak pernah buat sebab sama aja. Sebab periuk ni bergantung pada tudung dia. Kalau tudung tak bagus, kita bubuh gum lah. Bubuh tepung yang kita adun tepung tu supaya dia jadi tepung yang basah tu. Adunan tepung. Kita letak tepi ni dan kemudian kita tutup. Itu maksud dia gum. Itu yang panggil brandy gum. Masaknya mana-mana boleh. Atas dapur kayu boleh. Apa-apa pun boleh. Oh, banyak ni mesej. Saya buka tadi. Okey, sekejap. Ni 4 kilo 60 pack. Boleh 60 pack boleh. Kalau kita berjual pakai plastik tu, memang dapat 60 lebih daripada 60 pun boleh dapat. Okey. Tapi kalau kita memang cedokkan, kita serve macam tu, memang boleh makan 1 kilo, iaitu 1 kilo boleh makan 15 orang. Paling buruk pun lah 12 orang. Paling buruk 12 kali 4 48. Tapi sebenarnya 15. Pasal nasi biryani ni dia orang makan tak banyak punya. Okay. Jadi kita sekarang nak tunggu dia mendidih. Lepas tu baru kita bubuh beras. Okay. Okey. Baik, saya tutup. Kalau nak cepat mendidih, tutup periuk tu. Boleh? Saya tutup periuk dah. Nak tengok tu pun benda dah masak dah kan. Dah jadi air. Jadi nanti saya tinggal bubuh. Nasi masak ada lagi satu. Iaitu perwarna. Perwarna kuning dia panggil ni. Saya tak sebut brand lah. Nanti marah TikTok kita sebut brand. Dia ingat kita nak niaga
pewarna pula. Okey. Baik. Okey, kita tunggulah sampai tu. Ustaz garam tadi camca teh. Camca teh, camca yang kecil, camca kecil. Kalau saya tunjuk camca ni. Ni camca. Bukan sudu, camca. Jadi lebih kurang 4 atau ke 5 pun boleh lah. Dan kalau nak tahu lagi, kita rasa dulu kalau tak cukup masinnya. Nasi tu kalau tak ada masinnya kurang sedap. Tapi bila kita bubuh butter tu dia jadi sedap. Sebab butter kan masin. Jadi kita bubuh garam dia, garam masin dia lain, butter lain masinnya. Okey. Malam ni saya buat tahlil arwah, tahlil arwah dan juga baca doa selamat lah untuk kita menyambut bulan puasa. Di surau saya buat. Anak saya suruh masak lauk, tu ayam terutuk. Anak saya masak ayam terutuk. Nanti dihantarlah anak saya di Taman Desa Aman. Okey. Taman anda. Taman anda. Desa Aman lah. Taman anda di Jalan Bercam sana. Okey, insya-Allah ayam terutuk. Lepas tu dalca sayur, lepas tu kita orang buat jelatah. Okey, kita jalan sekejap. Okey. Ni atas semua dah tengah prepare nak kenduri tahulah biar nampak siapa faham je. Tu dalca sayur. Okey, dalca sayur. Dia tak ada bubuh-bubuh ayam ke, tak ada. Sayur saja. Dengan carrotnya, dengan terungnya, dengan kacang panjangnya. Okey. Suara pecah-pecah. Okey, suara tak apa. Pasal dia bergerak kot. Okey. Jadi kita tunggu sekejap. Tunggu sekejap saya nak buah beras. Lepas tu kita tunggu masak. Kalau lama sangat nanti tunggu dia, saya dah masuk beras, baru dah masak, nanti saya on balik semula. Live kita. Nanti saya stop dulu. Sekejap. Nanti saya nak rasa garam dia. Kena pakai sendok yang panjang sikit ni. Kita rasa garam dia dulu sebab kalau tak rasa garam tak sedap. Walaupun kita bubuh garam ni tak tentu. Ada garam yang lebih masinnya. Lambat sikit ni mendidih ni. Okey, itu saya kena tambah satu lagi, satu camca. Jadi 4 lebih sikit je. Tu saya tambah satu camca lagi. Maknanya lebih kurang 5 camca lah. Camca yang mengunjung macam ni. Nampak, boleh lihat camca macam ni. Jadi saya masukkan. Okey. Baik, cukup. Kita tunggu dia mendidih dan saya masuk beras. Lepas tu kita off dan bila dah masak nanti saya live balik. Kalau tak nak tunggu lama-lama tak? Okey. Saya masuk beras dulu. Lihat macam mana saya masuk beras. Lepas tu kita tunggu dia masak aja. Yang paling penting, kita nak masuk beras, tunggu dia mendidih. Tunggu air itu sehingga mendidih. Kalau tidak mendidih, dia susah nak masak. Okey, ni puyuk besar. Tapi saya buat dia pasal dia ada tungku sikit, jadi dia jarak dia jauh sikit, dia tak boleh hangus lah. Tak ada hangus sangat dia. Okey. Sementara saya masuk beras, lepas tu baru kita off. Kita tutup siaran dulu, lepas tu kita bersiaran balik bila dah masak, nanti saya akan tunjukkan. Ada. Warna kuning ada. Warna kuning tu bila kita dah masak baru kita bubuh. Dia dah kering, beras dah kering. Kalau tak dia merebak, nanti habis nasi tu warna kuning semua. Jadi kita bubuh kemudian warna kuning tu. Bahan-bahan. Okey, yang blend tadi. Bahan yang blend tadi, okey, kita sembang lah. Takkan nak tengok puyuk kan? Okay. Tengok saya. Nampak? Okey, nampak. Okey. Okey. Bahan dia tadi bawang berapa biji? 20 biji. Bawang kecil. Bawang kecil. Halia lebih kurang 3 inci ataupun 4 inci.
4 inci pun boleh, alia. Lepas tu bawang putih. Lepas tu kismis, badam, dan kemudian kismis, badam dan gajus. 3 benda. Selalu orang masuk macam tu aja masak. Jadi bila masuk dia tak rasa betul. Saya suka blend dia. Ini resepi saya blend. Blend kismis itu. Ada manis dia, maknanya. Kemudian ada lemaknya iaitu gajus dan badam. Lepas tu masukkan dia daun ketumbar sedikit dan lebih kurang sepokok aja daun ketumbar tu dan sepokok kecil daun sup, blend sekali. Blend semua sekali. Tentukan jangan banyak-banyak blend dia. Buat 2-3 kali ke ataupun 2 kali tadi buat 3 kali saya. Kalau tak dia stuck sekarang blender sekarang dia stuck kalau lebih overload. Okey. Dapat Okey, lepas tu bahan tumis. Bahan tumis kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, lepas tu jintan manis, jintan putih dan lada hitam. Itu bahan tumis. Okey. Dan kemudian potong cili merah, potong cili hijau dan juga potong tomato masukkan dalam penumisan masa kita menumis tadi, masuk sekali. Lepas tu baru kita masukkan. Okey, itu dia bahan yang mula-mula untuk blend tadi. Ingat, jangan lupa masuk tu daun ketumbar dan daun sup. Dan lepas itu kita ada daun pudina. Bila dah masak nanti baru saya bubuh atas daun pudina. Okey. Bila saya dah masak itu baru bubuh daun pudina. Sebab kita nak ambil tu. Okey. Baik. Saya nak tengok ni dulu sebentar. Dapat Dapat. Belum lagi. Kejap lagi mendidih ni. Sebab ni banyak masak banyak. Dapur kecil aja. Tapi inilah dapur yang saya masak masa saya berniaga dulu. Okey. Baik. Jadi itu saja bahannya. Boleh boleh ingat. Lebih kurang 20 biji bawang merah. Lebih kurang 4 inci halia. Halia jangan yang besar-besar sangat. Yang sederhana-sederhana aja. Lebih kurang besarnya, diameter dia lebih kurang 3 suku inci itu. Dan 4 inci panjangnya. Begitu lebih kurang. Jadi kita potong-potong dia untuk blend dia. Okay. Terba tu sekali lagi. Terba. Oh tadi. Pertama kayu manis. Kayu manis bunga lawang, buah pelaga, lepas tu jintan manis, jintan putih, lepas tu jintan manis satu sudu saja, bukan banyak, nak bau wangi dia. Lepas tu baru kita lada hitam. Okey, 6 jenis penumis dia. Okey. Okey, itu dia. Yang blend tadi dah dapat okey. Jadi makna yang penumis tu ada. Kemudian yang satu lagi yang basah, iaitu masuk cili merah, cili hijau dan bubuh tomato. Tomato yang masak lah. Okey. Itu saja. Baik. Kalau kita nak tunggu beras, bawang merah 20 biji halia 4 inci, betul. Bawang putih berapa? Bawang putih lupa. 40 biji juga. 40 biji. Kita beli yang dah siap kupas lah dekat pasar, senang. Jadi tak payah teruk-teruk kita nak kupas. Nak kupas senang je, ketuk aja, buang kulit dia. Selesai bawang putih. Itu cara nak kupas bawang putih. Tapi saya suka beli siap aja lah. Okey. Dan itu saja. Kita tunggu sekejap Kita akan masukkan beras. Beras tadi dah lihat beras dia apa nama berasnya? Beras 1121 iaitu steam, bukan yang boil, iaitu yang steamnya, yang diwapkan dan kemudian dia extra long. Dia lebih kurang sekarang dalam offer lah. Dalam offer saya beli itu hari baru 5 kilo dalam RM38. RM38 saya dia bagi offer. Okey, jadi macam tu lah lebih kurang. Okey. Tumis guna minyak biasa. Oh, tak boleh. Tumis kena guna, iaitu jangan beli minyak sapi yang campur dengan kelapa sawit. Tak mau minyak sapi tulen. Beli tak kira apa brand, minyak sapi tulen. Lepas tu dengan minyak zaitun, tidak pakai minyak kelapa. Saya tak nak campur minyak kelapa pun, minyak sapi saya tak mahu sebab nanti rasa dia lain dengan minyak sapi betul dengan minyak campuran kelapa sawit tu, bancuan kelapa sawit tu kurang sedap sikit lah. Okey,
Jadi mana kita mahal sikit tak apa. Kalau kita bahan mahal, kita nak ambil untung berapa, kita jual lah ikut berapa. Biasanya kalau kita jual dalam RM5 satu nasi saja, RM5 satu pack tu pun okey. Okey, boleh ya. Oh, air tadi kalau mengikut kilo. Kalau saya bagi 1 kilo 3 tin susu. 3 tin susu yang besar, bukan tin yang pendek tu. Sekarang semua tin susu banyak besar-besar kan, tinggi-tinggi. Jadi 3 tin susu. Jadi saya masak 4 kilo 12 tin. Jadi saya guna air mesti lebih daripada 12 tin, iaitu sama ada 13,5 ataupun 14 tin pun boleh. Okey. Baik, saya nak tengok tu pula. Tengok nasi dulu, dia punya bancuhan. Okey. Okey, sekarang dia dah mendidih semua. Sobat tengok macam mana mendidihnya. Perhatikan dulu. Saya bawa ni. Tengok betul-betul macam mana mendidihnya air tadi dalam tu, dalam periuk. Sekarang baru boleh buah nasi. Jadi saya tak tutup ni dulu. Lepas senatkan baru saya off kita punya live ni. Bila dah masak baru tu, sebab masak dia mengambil masa dalam 45 minit juga, 40 setengah jam gitu. Okey. Jadi nampak Okey, sekarang saya nak masuk beras. Lihat daripada jauh sikit lah. Okey, saya masuk beras. Baik, beras saya dah rendam. Cuba perhatikan beras. Ini lihat beras. Beras dulu. Okey, tu dalam periuk saya bubuh. Okey. Tu beras dia. Okey. Okey, sekarang kita tengok. Maknanya saya kena angkat periuk ni okey. Periuk. Angkat. Saya boleh pakai apa-apa saja boleh, asalkan ambil beras tu Okey, masuk saya pakai ni. Masuk saja. Masuk saja beras, jangan risau. Terus masuk aja. Tapi jangan masuk air-air dia sekali Air saya dah tapis tadi. Kita buang separuh. Okey. Okey, nampak? Nampak Ada tukang monitor, saya suka monitor je. Jadi bila ada pertanyaan tu, dia tunjuklah pada saya. Jadi kita rendam beras ni dulu iaitu kita rendam lebih kurang paling kurang pun 20 minit, yang bagus setengah jam lah, supaya dia boleh masak betul nanti. Agak-agak dah pukul berapa dah? Setengah jam. Tadi 5:30 dan 6:30. Dah 1 jam dah kita berlive ni. Okey. Baik. Dah 1 jam, nanti saya off dulu. Dah masak baru saya tunjukkan hasilnya. Saya bagi tahu dalam pukul berapa nanti. Sebab saya nak tunjukkan bagaimana bubuh dia punya apa. Okey. Siap. Belum habis lagi beras ni sebentar. Sebab ada air tu, saya nak buang air dia. Kata tak boleh campur, lebih pula air dia nanti Okay. Lebih pula air dia nanti. Okey, maknanya kita buang air dia dulu. Okey. Lepas tu baru saya masukkan semua sekali. Ni beras tadi Dia beras mati ni, dia macam magnet sikit, lekat. Okey. Lepas kita bubuh beras, kita kacau lah. Apa warna kuning tu kemudian bubuh. Kalau kita, jangan terlalu kuning sangat, tak lawa nasi tu. Dia ada kuning minyak sapi tu dah cukup satu. Kemudian baru kita bubuh warna kuning tu. Kalau nak bubuh lagi, kadang ada setengah orang dia tak suka bubuh air mawar tu. Selalu air mawar orang guna untuk orang mati kan. Jadi dia orang tak suka, tak bubuh lah. Okey, selesai. Selepas kita masukkan beras, kita ratakan dia dulu. Ratakan beras ni. Okey. Okey.
sudah rata, kita terus tutup saja. Baik. Untuk orang yang nak kata buat gam-gam tu, bubuh tepung tu yang dah dihadun, adun tepung basah lah. Maknanya tepung tu dibubuh, dililitkan sini, tulis keliling ni, baru tutup. Sebab apa dibubuh tu tepung? Supaya tidak keluar uap itu. Boleh bagi saya, kalau tak nak keluar uap, saya ambil lesung batu. Bubuh atas ni. Ni masak style kampung kan? Okey, dapat nampak lesung batu tu. Itu dah lesung batu dia. Jadi dia senang aja tu. Kalau lesung batu jangan main-main tu. Dia sebagai isyarat bila kita pegang lesung batu tu panas, mana nasi dah masak dah tu. Bila lesung batu tu panas, mana nasi dah masak, uap dah naik atas. Sampai lesung batu tu pun panas. Melawak-lawak juga ya tak? Tapi lesung batu tu lah yang akan boleh menentukan nasi masak atau masak. Okey. Tu apinya. Okey. Bila dah tu, biar dulu sekejap. Sampai dia mendidih balik semula, baru kita kecilkan api dia. Tu mustahak juga kan. Sampai pukul 45 minit atau gitu, setengah jam gitu. Bukan jadi nasi kan, jadi kerak pula. Okey. Okey, sekarang saya biar dulu. Saya nak sampai dia mendidih tu, baru saya kecilkan dia sikit. Nanti sekejap lagi saya buka sekacau dulu sampai dia mendidih. Kalau nak tengok lah api jangan kecil sangat. Mula-mula sederhana, nombor 2, lepas tu baru kecilkan betul. Bila dah nampak kering betul, baru kecilkan dia. Kecil betul. Ustaz masak apa tu? Masak nasi biryani. Nasi biryani untuk kenduri malam ni. Untuk kenduri saya lah, bukan masakan orang, untuk kenduri kita. Okay. InsyaAllah. Rempah apa? Rempah biryani sikit aja pakai. Yang mustahaknya rempah penumis tu. Kalau kita nak tahu rempah biryani tu lah semua rempah-rempah yang biji-biji tu dicampur-campur, diadun jadi rempah biryani. Jadi saya pakai rempah biryani 1 sudu, kemudian garam masala 1 sudu. Dia panggil garam masala. Bukan garam ya, rempah masala. Tapi biasanya dia panggil garam masala. Okey. Okey, terima kasih juga yang bagi-bagi gift ni, walaupun tengok masak aja. Okey. Okey, saya saja nak kongsi ni. Kongsi untuk mereka yang mengikut saya ngaji ni. Mana yang ada sempat lah hari ni, yang tak sempat. Maknanya nanti insya-Allah kalau saya tengok macam video tu boleh dikeluarkan dalam saya punya VTT, saya akan keluarkan lah. InsyaAllah. Okey. Jadi malam ni memang tak ada. Malam Jumaat memang tak ada ngaji. Petang ni patut ada baca kitab. Jadi saya cancel lah. Inilah ganti dia. Walaupun sekejap ni pun dah 1 jam. Kita masak pada 5.30 tadi kita mula. Dah 1 jam dah. Baru sampai sini. Siapa tu? Aimah Sayat. Baru sampai sana nasi. Saya baru kat sini. Bila dia baru sedap tu maknanya dekat nak masak tu. Okay. Jadi sekarang saya nak kecilkan api pula. Jadi saya panas juga. Tapi belum sampai atas panas dia, maknanya dia belum masak. Jadi kita nak kacau dulu. Saya punya kain. Okey. Kita buka, kita kacau dulu. Jangan buka besar-besar sangat. Takut beruap. Okey. Okey, dia dah mula start apa ni? Dah nak masak, dah nak tu mendidih. Kena kacau dia bagi rata Okey. Sampai dia kering baru boleh bubuh pewarna. Dengan butter. Bubuh atas saja butter tu tabur. Okay. Jadi belum ada tu, saya biarkan dulu, belum ada kerak-kerak dia. Biar dia, api dia biar besar dulu. Saya api dia pun tak berapa besar sangat. Okay, jadi saya kecilkan sikit saja. Okey. Okey, kita berhenti situ dululah.
Nanti kita sambung. Lebih kurang sekarang pukul lebih kurang dekat pukul 7 gitu, kita on balik live. Jadi tak ada habis data. Pasal nasi tengah dalam periuk tu. Okey, boleh? Boleh semua? Okey, nanti kalau tak nanti habis data sendiri Jadi nanti kita tunjuk bila dah masak, saya akan on balik semula kita punya live ni. Nak lihat nasi dah masak. Saudara Jaafar Siddiq pun kemudian kot datang. Lewat sikit. Saudara Jaafar. Okey. Baik. Okey, nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Ustaz, sekejap lagi ke buah butter. Bila dah kering baru buah butter, tak boleh bubuh sekarang. Bila dekat kering betul, baru bubuh butter tabur atas. Potong kecil-kecil dulu lah. Bila kering nanti, bila tu dah nak masak itu, saya buka sekali lagi. Lepas tu baru kita bubuh butter. Dan saya nak dia dah kering betul, baru bubuh butter. Kalau tak kering, tak boleh bubuh butter. Kata tenggelam butter tu aja. Tapi kalau nak bubuh boleh, tak jadi hal. Sebab saya tak nak butter tu dimasak terlalu lama sangat. Guna kismis kuning boleh ataupun hitam pun boleh. Dua-dua boleh. Kalau dapat yang kuning pun bagus, yang hitam pun tak apa. Asalkan kita ada rasa manis dia tu. Halal, semua halal. Buat menu saya raya. Boleh. Cubalah hari raya, cuba. Cuba resepi yang saya tunjukkan tadi lah. Cuba masak. Dan tentukan air tu cukup. Kalau air tak cukup, maknanya nasi tak masak nanti. Butter kalau 4 kilo, kita bubuh satu aja butter. Satu ketul tu, iaitu lebih kurang sukatannya 250 gram je. Kalau selalu saya masak 2 kilo, saya pakai setengah aja. Setengah tu untuk lauk. Masak lauk, pakai setengah juga. Saya masak, kalau masak lauk, masak tu saya tak pakai minyak kelapa. Saya pakai minyak zaitun dengan minyak sapi. Okey. Yang dalam tumisan tu ada je buah apa ni? Biji. Tak ada. Yang blend aja. Okey. Boleh? Kita berhenti dulu sampai masak. Nanti saya akan buka. Okey. Campur dina. Dan ambil daun pudina ni semua dah cuci. Kita bubuh dia supaya dia wangi bau pudina tu. Bukan bau minyak angin, bau pudina. Bukan bau minyak cak kapak. Bau pudina. Okey, nampak semua? Okey, nampak tak? Okey, saya ambil sedikit saja nasi itu. Itu tengok macam mana beras dia. Okey, nampak? Boleh nampak saya tunjuk. Berasnya panjang macam mana? Nampak? Nampak tu nasinya. Nasinya pun dah masak tu. Okey. Jadi saya biarkan macam ni. Lepas tu nanti kita kacau lah dia. Masa dah masak tu. Okey. Itulah dia nasi berani Al-Yaman. Pak Syed daripada Ustaz yang mengaji tu. Jadi boleh jadi modal lah. Ustaz yang ngajar ngaji tu, ngajar masak pula dia. Saya kena nak masak macam-macam dia masak kan. Okey, kita bubuh lesung batu balik semula. Dan nampak tadi macam mana kita bubuh butter. Kita bubuh, kita tegak balik. Okey, nanti siap. Kita tegak balik semula. Matikan air juga. Boleh, tak naik. Sikit dah stop. Okey. Nampak piuk tu Okey, tadi yang lepas kita masak tadi, lepas kita masak tadi dah kering, saya dah tunjuk kan. Nanti kalau nak tengok nanti dah masak, saya online balik semula, live balik semula. Cuma saya nak tunjuk bagaimana masukkan butter tadi di table kan dia.
Kemudian masukkan warna kuning. Lepas tu baru bubuh butter. Bubuh butter. Butter dah bubuh. Iaitu warna kuning bubuh daun pudina. Daun pudina di atasnya untuk baukan wangi dia tu. Jadi tak payahlah pakai air mawar. Jadi itu saja. Jadi nanti kita dah masak, saya buka balik semula. Siapa-siapa nak tunggu dalam, saya ingat dalam 10 minit lagi. 15 minit, iaitu 7.10. Lepas tu saya nak bersiap nak ke surau pula. Nak semayang apa semua kan, nak baca doa selamat apa semua. Ahli arwah, lepas tu mesti bau harum satu rumah bau ni. Sampai keluar berjiran-jiran pun bau selalu. Okey. Okey, jadi itu baru kita masak. Okey, kita matikan dulu. Nanti kita sampai lihat dah masak, nanti baru kita tengok. Basuh? Basuh lah. Sebab tak ditudung. Panggil orang. Let's see. Monyet siapa? Okey, sekarang saya nak buka nasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya tunggu kawan-kawan yang lain tadi yang mengikuti. Masa saya nak buka nasi dah masak nak tengok kita kacau. Okey, jom. Din dah masuk. Okey. Din tadi ada kan? Din ada tadi. Okey, tak sabar nak tengok Okey, sekarang dah masak. Tadi yang saya cakap saya lawak-lawak tadi, panas panel ni, lesung batu ni panas sampai atas. Mana nasi dia masak tu. Cuba kita tengok. Okey. Tadi butter dah bubuh. Sama butter kita dah bubuh. Okey. Tunggu dulu kawan-kawan lain. Dah ramai dah 100 lebih orang ni. Okey. Okey. Baik kita tengok macam mana nasi kita. Nasi berani. Mari kita tengok ramai. Okey. Nampak tu? Nampak dengan uapnya. Jatuh kena. Okey. Nampak Tadi butter-butter semua kita dah bubuh. Kita kacau. Nampak Boleh nampak? Tak nampak, saya ambil yang belah hujung dulu. Okey. Yang warna merah tadi, warna kuning tadi dah nampak dah warna dia. Dia bila kita pakai minyak sapi, dia akan warna kuning tu dah ada pada nasi tu. Kemudian kita nak ada warna yang pekat lah ya. Nampak Ni nasi dah masak dah ni, boleh makan dah. Kalau Yummy. isteri saya kata yummy. Okey. Okey, nampak? Saya bagi dekat lagi. Okey, perhatikan. Saya tak nak kena uap benda tu Nampak Okey, itu dia nasi dia panjang-panjang. InsyaAllah sedap. Kalau siapa nak coba, boleh cobalah. Jadi selepas butter semua dah bubuh, daun pudina semua dah bubuh akhir tadi. Jadi nampak Saya dekatkanlah. Baik. Jadi ini saya bawa dengan puyuk-puyuk sekali, bawa hidang dengan puyuk-puyuk. Baru sedap tu. Sedap, alhamdulillah. Yami mesti sedap kata. Dia tahu memang saya masak memang macam tu. Dia dah puas makan dah. Okey. Jadi saya nak kacau dia dulu. Sebentar Okey. Dia nak masak, api tu masih ada lagi tu. Okay. Ada sesuatu yang saya nak pesan, iaitu bila kita nak gaul nasi tu,
Jangan gaul kuat-kuat, nanti dia patah, tak cantik nasinya. Jadi kita kena ambil daripada dasarnya. Okey, baru kita terbalikkan. Nampak nasi dia. Okey, jadi ambil daripada dasarnya. Pakai ni sudut goreng tu. Senang sikit. Jadi yang merah tu kita gaul-gaulkan dah jadi nampak rata sikit. Okey. Okey. Dah masak. Okey. Okey, selesai. Kita punya live dah selesai. Nasi biryani pun dah masak. Sahabat-sahabat semua dah lihat dan tahu resepinya. Dan boleh mencoba dan coba nanti tunjuk ke saya. Supaya saya bagikan ijazah dia kan. Dengan ni saya izinkan semua untuk menggunakan resepi saya tu. Kalau sama ada untuk meniaga ke, jadi saya tutup kecilkan api lagi. Okey, selesai? Okey. Mana kita dah selesai. Saya zoom sikit boleh tak? Oh, tak boleh zoom Ingat boleh zoom. Okey. Jadi itu dia nasinya. Okey. Warna kuning tadi ada, butternya pun dah sebati dengan nasi tu, memang sedap lah insya-Allah. Okey. Jadi kempunan pula yang tengok Okey. Okey, itu saja siaran kita pada hari ini. Di malam ni insya-Allah saya akan baca tahlil bersama kita, doa semua. Saya akan doakan semua sahabat-sahabat yang menjadi rakan live saya. InsyaAllah semua dalam kesejahteraan dan keamanan. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki dan sebagainya. Okey. Itu saja. Okey. Okey. Menu dia, kalau siapa yang dekat lah bolehlah pergi tu surau saya, surau Al-Ikhlas di Taman Desa Pinji. Surau Al-Ikhlas. Kalau siapa ada masa lah boleh sampai. Okey. Berasnya tu lah saya cakap, beras 1121 extra long dan steam, bukan boil. Kalau boil, kalau nak buat nasi Arab boleh. Kalau steam jangan. Kalau nak buat nasi biryani pakai yang steam, lebih sedap. Okey. Okay. Jadi itu saja. Siapa yang nanti saya akan cuba extra long. Apa brand tak kisahlah. Jadi Pusa, lepas tu 1121 extra long. Dia bagi. Okey. Bye. Jumpa lagi. Nampak sini. Okey. Orang rumah okay, dah. Nanti jumpa lagi. Okey. Kalau datang kita masakkan ya. Itu dia orang rumah. Saya dah selesai. Okey, itu saja. Untuk tu maknanya saya izinkan siapa nak masak style saya tu bolehlah. Jadi saya buka ni bagi dia keluar wap dia. Bagi dia kering dulu. Lepas tu nanti tutup balik. Kita keluarkan wap dia dulu. Bagi dia kering nasi tu. Betul-betul kering. Okey. Ya, bubuh macam tadi saya tak tabur saya tu. Saya bubuh satu tumpuk. Kalau dapat benda yang boleh kita jolok, kita tolak sikit, masukkan dia ke dalam. Pun tak apa. Okey. Itu saja. Boleh? Okey. Saya nak bersiap nak ke surau pula untuk berkemas mengantar barang-barang ni. Butter letak satu. Iaitu lebih kurang 250 gram. 250 gram untuk 4 kilo. Boleh? Okey. Baru masuk. Nanti tak apa, nanti saya akan postkan dalam WTT, saya boleh lihat. Okey. Okey, itu saja. Di bahan-bahan dia lah. Okay.